A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Izin limpah kurnianya serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk kita bersama-sama meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita taufik dan hidayah mudah-mudahan insya-Allah untuk kita terus melakukan amal soleh dan kebaikan yang memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Ayat yang membicarakan berkenaan dengan salah satu lagi kejahatan ataupun salah satu sifat orang-orang Yahudi, iaitu mereka melakukan suatu amalan yang amalan ini termasuk di antara 7 dosa besar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang oleh agama, iaitu dosa melakukan sihir ataupun mengamalkan sihir, jampi serapah dan juga menggunakan tangkal azimat. Ini adalah merupakan satu lagi perangai ataupun sifat golongan-golongan Yahudi yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ini, yang ini berkait dengan penggunaan sihir, mengamalkan sihir. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajar orang lain ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat, iaitu Harut dan Marut di negeri Babil, Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu, oleh itu janganlah engkau menjadi kafir. Dalam pada itu ada juga orang yang mempelajari dan mereka berdua ilmu sihir yang boleh mencerai beraikan antara suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka Yahudi telah pun mengetahui bahawa siapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Baik. Jadi berdasarkan kepada ayat 102 ni, ada beberapa riwayat, ada riwayat yang menyebut berkenaan dengan turunnya ataupun asbab turunnya ayat daripada ayat 102 surah Al-Baqarah ini. Antaranya peristiwa golongan pendeta Yahudi mempertikaikan pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahawa kononnya mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW mendakwa Nabi Muhammad itu adalah merupakan bukan seorang nabi. Okey. Dan mereka mengatakan bahawa Nabi Allah Nabi ahli sihir lah. Sedangkan seumpama Nabi Sulaiman
mereka mendakwa Nabi Sulaiman itu juga adalah ahli sihir, maka mereka mengatakan juga Nabi Muhammad ni juga adalah ahli sihir. Lalu turun ayat ini yang menyanggah dakwaan golongan Yahudi tersebut. Baik. Dan sihir ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelbagai bentuk tafsiran yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan pengertian ataupun makna sihir. Okay. Dari sudut bahasa, sihir ni maksudnya sesuatu yang halus dan sulit. Itu makna sihir, sesuatu yang halus dan yang sulit. Dan sihir pula digambarkan di dalam Al-Quran sebagai suatu perbuatan imajinasi yang memukau. Dia bukan hakikat. Dia semua adalah merupakan satu bentuk imajinasi ataupun satu bentuk khayalan yang menyebabkan seseorang itu terpukau ataupun seseorang itu tertipu, helah dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan apa yang disebut sebagai sihir. Hakikatnya sihir ni tidak memberikan apa-apa kesan sekalipun, melainkan dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan berlakunya sihir ni? Sedangkan sihir ni adalah benda yang tak baik. Ini adalah sebagai ujian kepada manusia untuk meyakini Allah Taala yang Maha Berkuasa. Dia termasuk dalam perkara-perkara yang mencari adat tapi berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, cuma hukumnya adalah haram. Jadi mengamalkan sihir ni hukumnya adalah haram, dan ada beberapa jenis perkara yang dipanggil sebagai perkara yang disebut mencari adat. Kalau berlaku kepada para nabi dipanggil mukjizat. Kalau berlaku kepada para wali Allah dipanggil karamah. Kalau berlaku kepada orang yang kafir ataupun perkara pelik itu dipanggil sebagai sihir. Ketiga-tiga ni berlaku dengan izin Allah dan sebagai bentuk ujian kepada manusia. Baik. Jadi berdasarkan kepada ayat surah Al-Baqarah ayat 102 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan sihir dan menafikan tohmahan golongan Yahudi terhadap Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Diceritakan bahawa di pengakhiran ataupun golongan Yahudi, dia mula meninggalkan kitab Taurat yang ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan mereka mula mengamalkan sihir, jampi serapah di peringkat akhir Nabi Allah Sulaiman memerintah. Kita tahu Nabi Sulaiman ni pemerintahnya sangat besar dan sangat kuat, sehingga kan jin pun tunduk kepada pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Jadi sebelum daripada turunnya Al-Quran, syaitan ini dia boleh mencuri-curi naik ke langit untuk mendengar berita daripada langit ataupun percakapan malaikat daripada langit. Lalu syaitan ini mencampur adukkan kata-kata yang mereka dengar daripada malaikat daripada langit tersebut dengan pendustaan, lalu diajarkannya kepada golongan-golongan yang berkepentingan lah, seumpama golongan para dukun, ahli sihir dan sebagainya. Baik. Golongan Yahudi cuba mengaitkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sebagai pengamal sihir, sedangkan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menafikan Nabi Allah Sulaiman itu sebagai ahli sihir. Sedang Nabi Allah Sulaiman adalah seorang nabi yang sangat taat, sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai ujian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat. Satu dipanggil malaikat Harut dan juga Marut. Okay. Harut dan Marut ni adalah malaikat yang soleh, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana turun malaikat ini untuk mengajar pelbagai jenis sihir yang ada pada zaman tu. Sebab dia gini, kalau kita nak mengetahui sesuatu kejahatan tu, kita mesti ada ilmu mengenai kejahatan tersebut, sehingga kita boleh membezakan kejahatan itu, kejahatan-kejahatan yang berlaku tu. Jadi dua malaikat ni diturun untuk mengajar supaya manusia kenal sihir ni jenis apa. Bukan mengajar sihir, supaya manusia boleh kenal jenis-jenis sihir, bahaya sihir dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang dalam cerita-cerita berkaitan dengan Yahudi ni banyak perkara-perkara Israiliyat yang melampau-lampau diceritakan, terutamanya kisah mengenai malaikat
yang diturunkan oleh Allah, Harut dan Marut. Yang kadang-kadang banyak cerita-cerita yang bersifat karut-marut yang ditokok tambah berkenaan dengan malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Dalam Quran secara jelas Allah sebut Harut dan Marut ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengajar ilmu sihir ni, bukan tujuan untuk diamalkan. Ajar untuk kenal mana sihir yang memberi mudarat ataupun mana sihir yang buruk, mana amalan-amalan sihir yang buruk. Bukan tujuannya mengajar untuk diamalkan. Dia umpama kita macam orang nak mencogah judi kan, nak mencogah judi, nak mengalahkan orang judi lah contoh, ataupun nak mencogah judi ni, mesti nak kenal judi tu, maksiat tu, mesti dipelajari maksiat tu apa benda je, apa benda yang menyebabkan benda ni salah dan sebagainya. Yang ni kena diketahui lah. Belajar dengan tujuan nak mengetahui kejahatan tu, bukan untuk diamalkan. Ini asasnya yang kita kena ingat. Jadi yang mengajarkan sihir itu tetap juga adalah syaitan. Jadi bila mana Harut dan Marut ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Harut dan Marut ini mengajarkan sihir untuk manusia ini mengelakkan dirinya daripada mengikut sihir, yang sihir itu hakikatnya tidak memberikan kesan sedikit pun kepada manusia, yang mana disebut dengan jelas dalam ayat ini, malaikat itu mengajar sihir untuk mencogah. Ada 3 perkara lah: mencogah, memberi peringatan dan memberi amaran. Setiap kali malaikat ini mengajar tentang sihir kepada golongan Yahudi ini, malaikat ini sentiasa memperingatkan apa yang aku ajar ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kamu amalkan sihir, dan kamu kena yakin yang memberi kesan yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sihir yang kamu pelajari. Ini kena jelas, supaya golongan Yahudi ini dengan dakwaan mereka mengatakan Nabi Sulaiman mengajar sihir, itu secara langsung tertolak. Okey, baik. Jadi itu berkenaan dengan sihir lah, yang penafian berkenaan dengan apa yang didakwa oleh golongan Yahudi. Baik. Kemudian dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sihir tidak memberi manfaat, tidak mendatangkan kesan dan tidak memberi manfaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jampi dan serapah ni ataupun perbuatan-perbuatan sihir ni hanya sebab-sebab yang zahir. Hakikatnya ia tidak memberikan kesan jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkannya. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu terlalu takut kepada sihir. Kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan pergantungan kita kepada Allah, amalkan bacaan-bacaan ayat-ayat Quran sebagai pelindung diri kita, kerana Quran lah sebaik-baik pelindung untuk kita. Bacaan 3 Qul, bacaan ayatul kursi, bacaan surah-surah zikir-zikir di dalam kita melakukan suatu perkara. Ini juga merupakan pendinding untuk kita daripada terkena perbuatan-perbuatan sihir. Dinding diri kita ni dengan bacaan ayat Al-Quran agar kita terselamat daripada kesan keburukan ataupun mudarat daripada sihir ni. Baik. Kemudian disebut di dalam ayat ini salah satu daripada jenis sihir yang ada dipanggil sihir tafriq, sihir pemisah dipanggil. Okay? Dia sihir ni macam-macam, banyak jenis sihir ni. Ada sihir pembonci, sihir pemisah, ada sihir untuk menipu, mengkhayal dan sebagainya, macam-macam jenis sihir. Tapi disebut dalam ayat ini salah satu daripada bentuk sihir yang wujud adalah dipanggil sihir tafriq, sihir yang memisahkan hubungan antara suami dan isteri. Yang ni kena kita semua kena faham kenapa disebut. Salah satu contoh jenis sihir dipanggil dalam ayat ni adalah sihir tafriq, sihir iaitu memisahkan antara hubungan suami dan isteri. Kita tahu syaitan dia sangat suka manusia ni mendatangi perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda yang paling Allah benci tetapi dibenarkan oleh Allah? Perkara yang paling dibenci tetapi dibenarkan oleh Allah adalah talak, ataupun perpisahan antara suami dan isteri. Maka di antara salah satu jalan yang digunakan oleh syaitan adalah menginginkan pasangan suami isteri yang berkahwin secara sah berlaku perceraian, sehingga berlaku perceraian itu timbulnya maksiat-maksiat yang lain. Yang ni disebut sebagai sihir tafriq. Maka oleh sebab itu dalam Quran menyebut berkenaan dengan
sihir tafrid ini sebagai salah satu daripada jenis sihir yang berlaku, dia tidak berlaku juga melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam rumah tangga pun kita kena ada pendinding, iaitu bacaan Quran, baca Quran, baca zikir, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak tahu bagaimana manusia yang dongki ini melihat kita. Boleh jadi kita fikir semua orang melihat kita ni dalam keadaan redha, dalam keadaan yang baik, tetapi hakikatnya tak boleh lari daripada adanya manusia-manusia yang cuba untuk melakukan sesuatu perkara yang tak baik terhadap diri kita. Baik. Jumhur ulama memberikan 3 bentuk, dia kata 3 peringkat kuasa batin lah, dia kata sihir ni. Yang dia pertama disebut kuasa batin yang boleh memberi kesan tanpa peralatan lah. Atau yang kedua dipanggil kuasa batin yang dibantu oleh ahli nujum, unsur air, udara, tanah, api dan sebagainya lah. Dan yang ketiga, unsur kuasa batin yang mempunyai daya pengaruh terhadap imajinasi manusia. Baik. Yang paling penting dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa ma hum bidarrina bihi min ahadin. Sesungguhnya ia tidak mendatangkan sedikit pun kesan melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kita disuruh takut kepada sihir, tetapi kita diperintahkan supaya meyakini hukum Allah, ketetapan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam mazhab kita Syafi'i, hukum sihir ni dia termasuk maksiat. Bahkan ada hukuman yang dipanggil sebagai haddus sahir, hukuman ke atas orang yang melakukan sihir ini sebagai dihukum bunuh. Kerana ia adalah termasuk dalam perbuatan syirik yang sangat besar. Hukumnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar, hukum dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara bentuk-bentuk bagaimana Allah menafikan golongan Yahudi yang mendakwa Nabi Allah Sulaiman sihir, dan juga kesan sihir yang tidak memberikan kesan langsung kepada orang beriman, melainkan kita yakin Allah Ta'ala lah yang memberi kesan. Sebab itu di ujung ayat ni ataupun ayat seterusnya 103 Allah menyebut walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalaulah mereka beriman dan bertakwa, sesungguhnya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih baik sekiranya mereka mengetahui. Kita diperintahkan agar meyakini setiap perkara itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang bentuk usaha-usaha yang dibuat oleh manusia ataupun makhluk tak boleh memberikan kesan melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang untuk kita membicarakan lebih lanjut lagi ayat Quran yang seterusnya daripada surah Al-Baqarah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang lemah daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.